Belah Nasional 7 diteruskan dengan laporan dari Sarawak. Terus saja berita langsung bersama Buma Win di studio ATM Kuching. Baik, silakan Buma. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kemudahan internet bukan sekadar untuk memperkukuh jaringan sosial tetapi harus dijadikan saluran untuk memajukan kegiatan ekonomi penduduk. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Mohamed Saleh Tun Said Keruak berkata, internet merupakan saluran mempromosi dan menjalankan perniagaan yang paling cepat dan murah. Justru penduduk perlu menggunakan kemudahan tersebut untuk meningkatkan pendapatan kerana menerusi internet, penduduk dapat memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Datuk Dr. Seri Dr. Mohamed Saleh berucap pada program Menteri Komunikasi dan Multimedia bersama Ahli Jawatan Kuasa Komuniti 1 Malaysia di Kampung Sungai Lajim, Kuching. Mengenai teknologi komunikasi dan maklumat ICT di Sarawak, beliau berkata masih banyak lokasi yang perlu diselesaikan bagi memastikan penduduk negeri ini menikmati 95% penembusan jalur lebar menjelang 2020. Jelasnya beliau telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk berjumpa dan berbincang dengan Ketua Menteri Sarawak untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai keperluan ICT Sarawak. Katanya autonomi harus diberikan kepada Sarawak untuk menentukan sendiri keperluan ICT negeri agar tidak ketinggalan dalam menikmati kemudahan ICT yang baik, terutama dari segi kelajuan, liputan serta kemampuan untuk memiliki. Menyentuh mengenai pilihan raya, Menteri itu berkata Barisan Nasional Sarawak tidak mempunyai masalah besar untuk memenangi pilihan raya negeri akan datang. Ini kerana Sarawak memiliki kerajaan yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah rakyat serta mengambil berat kebajikan rakyat selain perpaduan kukuh dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum yang mahu melihat negeri ini terus maju. Sementara itu, turut hadir pada majlis tersebut Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tonopeng yang menyifatkan kepimpinan tertinggi negara memberi perhatian serius terhadap keperluan Sabah dan Sarawak. Ini katanya dapat dilihat menerusi pelantikan ramai menteri dari Sabah dan Sarawak dalam barisan Kabinet Persekutuan yang diterajui Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini jelasnya akan memudahkan pembangunan di kedua-dua negeri kerana mempunyai wakil masing-masing di peringkat persekutuan untuk mengemukakan keperluan masyarakat setempat dan bersama-sama kerajaan persekutuan bagi mencari penyelesaian terbaik. Selain itu, menurut Dato' Amar Abang Johari, kerajaan persekutuan juga berusaha menyediakan infrastruktur yang baik seperti penyediaan jaringan jalan raya Pen Borneo yang akan menjadi pemangkin kepada pembangunan di kedua-dua negeri. Pada majlis berasingan ketika lawatan ke Sekolah Jenis Kebangsaan Chung Hua nombor 4 Kuching, Dato' Amar Abang Johari menyampaikan cek bernilai RM500,000 untuk kegunaan sekolah termasuk projek pembinaan bangunan baharu. Beliau turut mengumumkan pemberian peruntukan tambahan RM300,000 lagi yang akan diberikan pada akhir tahun ini bagi tujuan yang sama. Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS mencatat keuntungan sebanyak RM1.6 juta tahun lepas. Menteri Muda Pertanian yang juga pengerusi PPNS, Datuk Sylvester Entry Muran berkata, sejumlah RM758,000 keuntungan dari perniagaan RM838,000 pelaburan dan RM45,000 daripada jualan aset. Jelas Datuk Sylvester Entry, keuntungan ini hasil insipadu perniagaan PPNS yang bernilai RM33.4 juta. Ini disumbangkan oleh pendapatan daripada projek tanaman getah berkelompok dari Jabatan Pertanian Sarawak dan Perkhidmatan Pengangkutan Baja Padi dari Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Berucap pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agong Tahunan ke-30 PPNS di Kuching semalam, beliau menambah 65% atau RM21.7 juta daripada isi padu perniagaan PPNS diperoleh daripada tender dan sebut harga terbuka yang kompetitif. Sementara itu, beliau berkata PPNS akan memberi tumpuan kepada beberapa projek jangka panjang untuk menjana pendapatan yang mampan. Antaranya projek pembangunan zon industri aquakultur di Rambungan, projek pembangunan kilang minyak sawit dan projek pusat pengumpulan tandan kelapa sawit segar di Bakong Miri, projek pasaraya agro di Matang Jaya Kuching, selain projek pembangunan tanah hak adat Bumi Putra. PPNS Sarawak kini mempunyai 203,000 orang ahli di 28 buah pertubuhan peladang kawasan seluruh negeri. Kelas Pendidikan Literasi Fungsian PLF versi 2.0 dicadang dijalankan pada waktu malam untuk menarik lebih ramai penyertaan golongan sasar terutama yang bekerja pada 11 siang.
Mencadangkan perkara itu, Menteri Muda Perhubungan Dato' Lee Kim Chin berkata ia akan memberi peluang kepada individu yang tercicir daripada pendidikan formal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan masa yang lebih fleksibel. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sijil PLF versi 2.0 Unit Pendidikan Masyarakat Parlimen Miri di Miri. Katanya asas pendidikan itu penting untuk membantu masyarakat dalam kehidupan seharian, termasuk meningkatkan kemahiran melalui pelbagai kursus seperti jahitan, kraf tangan dan lain-lain. Program itu bertujuan membasmi buta huruf dalam kalangan orang dewasa yang berumur 15 hingga 65 tahun dengan memberi kemahiran 3M, iaitu menulis, membaca dan mengira, merangkumi aspek kehidupan keluarga, kesihatan, ekonomi dan kesedaran sivik. Pembelajaran dilaksanakan mengikut modul pendidikan kemahiran literasi dewasa serta ditambah baik dengan grid kurikulum PLF yang telah dibangunkan oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat. Pada majlis itu, seramai 16 peserta dari Kampung Muhibah, Kuala Baram menerima sijil berkenaan setelah berjaya menamatkan sesi kelas selama 4 bulan. Ketua Jabatan Pengurusan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak SAC Datuk Haji Jasmani Yusof akan memangku jawatan Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak menggantikan Datuk Dr. Chai Kin Chung yang telah pun bersara wajib semalam. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Seri Muhammad Sabtu Osman semasa perbarisan persaraan bekas Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Dr. Chai Kin Chung di Padang IPK Sarawak Kuching. Turut berlangsung majlis serah tugas antara Datuk Dr. Chai dan Datuk Jasmani yang disaksikan oleh Datuk Seri Muhammad Sabtu. Majlis dihadiri lebih 100 pegawai kanan polis Diraja Malaysia PDRM dan pegawai lain-lain pangkat. Dalam ucapannya, Datuk Dr. Chai mengucapkan terima kasih kepada warga PDRM, para media dan orang awam yang sentiasa memberikan kerjasama dalam membantu mengurangkan kadar jenayah. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, isteri Ketua Menteri Sarawak, Datin Patinggi Datuk Jamilah Anu akan menghadiri pameran anjuran Persatuan Autistik Kuching bertempat di The Spring Kuching pada pukul 2.30 petang. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu Numpang menjadi tetamu kehormat pada Majlis Makan Malam Amal St. Margaret Chapel Nanga Ajau di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amal Steven Kalung Ningkan Betong pada pukul 7 malam. Manakala Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak akan mengadakan majlis pelepasan kembara Ma'al Hijrah 1437 Hijrah di Masjid Jamek Negeri Sarawak Kuching pada pukul 12.25 tengah hari. Di samping itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Dr. Abdul Rahman Junaidi akan mengetuai rombongan Biro Pendidikan Pantai Damai mengadakan sesi perjumpaan bersama Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak Jalan Diplomatik off Jalan Baku Kuching pada pukul 3.30 petang. Turut mendapat liputan, Jabatan Belia dan Sukan akan mengadakan Forum Belia Cinta Allah dan Rasul Peringkat Negeri Sarawak 2015 di Kompleks Belia dan Sukan Kuching pada pukul 8 malam. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Dilaila. Silakan.